اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 20, baris yang ke-6 daripada atas. Surat 20, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-8, iradah sifatun ma'aniyun. Ke-8 daripada 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari, ataupun 20 sifat atas jalanan Maturidi, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil secara satu-satu. Iradah ni sifatun ma'aniyun, sifat ma'ani, sebagaimana terdahulu sifat qudrah, sifatun ma'aniyun. Sampailah kepada sifat kalam, sifatun ma'aniyun, sifat yang dibangsakan kepada makna satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau Allah Ta'ala membuka hijab, membuka dinding antara kita dengan Allah, selain daripada kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh juga melihat sifat ma'ani bagi Allah, daripada sifat qudrah sampai sifat kalam. Sebab sifat ma'ani sifat yang ada. Berbeza dengan wujud, qidam, baqa sampai ke wahdaniyah. Itu sifat tu tak ada, hanya kita reti je. Allah tidak ada permulaan, qidam. Allah tidak ada kesudahan, baqa. Allah satu, wahdaniyah, tidak berbilang. Faham je. Adapun diri sifat qidam baqa tak ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil sifatun adamiyun. Adamiyatun, sifat yang tak ada. Bukan Tuhan tidak bersifat dengan qidam baqa, tapi diri sifat tu tak ada di zat Allah. Kita hanya faham zat Allah tidak ada permulaan, bersifat dengan sifat qidam. Zat Allah tidak ada kesudahan, bersifat dengan sifat baqa. Adapun diri kepada sifat qidam baqa tak ada. Cuma kita faham gitu je. Adapun sifat qudrah ada di zat Allah. Sifat iradah ada di zat Allah. Dia panggil sifat wujudi, sifat yang ada. Yang mana kalaulah Tuhan buka hijab, buka dinding antara kita dengan Allah di hari akhirat, selain daripada kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh juga melihat sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tak nak tengok sifat qidam Allah? Boleh tak nak tengok sifat baqa Allah? Nak tengok warna benda tak ada. Sifat tu tak ada di zat Tuhan. Cuma faham kita apabila zat Tuhan tidak ada permulaan, bersifat dengan sifat baqa. Zat Tuhan yang tidak ada kesudahan, bersifat dengan sifat zat Tuhan yang tidak ada permulaan, bersifat dengan sifat qidam. Zat Allah tidak ada kesudahan, bersifat dengan sifat baqa. Ni contoh-contoh. Sekarang kita bersifat dengan sifat baqa, kita kekal ni.
Sebab Allah belum mematikan kita, kita kekal lagi sekarang. Kita masih lagi kekal hidup atas bumi, atas di alam dunia ni. Mana kita ada sifat kekal sekarang? Mana sifat kekal? Tak ada, kita faham. Tak binasa lagi, kekal lah kitanya. Ada pun sifat kudrah ada di tubuh kita. Nak tengok, tak ada nak tengok pun kita boleh rasa. Ada beza ketika ada sifat kudrah dengan ketika tak ada sifat kudrah. Kita boleh beza, boleh rasa sifat kudrah yang Tuhan bubuh di tubuh kita. Rasa macam mana? Rasa gagah, rasa sihat, rasa segar. Ada kudrah tu di tubuh kita tu. Jadi sifat kudrah tu sifat yang ada dipanggil. Sekarang kita kekal. Tak ada sifat tu, kita faham saja, tak binasa lagi, kita kekal. Ni. Jadi sifat ma'ani sifat yang bangsa ada. Kudrah sampai ke kalam. Ini pecahan-pecahan sifat yang mana hak ni hak dalam. Dipanggil hak dalam, hak payah-payah daripada ilmu ni, hak fardu kifayah kepada kita, bukan fardu ain. Fardu kifayah. Jadi iradah sifat ma'aniyun. Kemudian diterjemah iradahnya kehendak Allah atau pengkehendak Allah. Ingat dah dulu. Pekuasa, pekehendak, pendengar, pelihat. Ni. Bubuh pe ni nak ceritanya hak ni sifat yang ada di zat Allah. Bubuh pe. Apabila Allah ada sifat berkehendak, maka Allah berkehendak akan segala-segala perkara mungkinat. Tu hak tu pergi pada ta'alluq tugas kepada sifat berkehendak. Tapi kalau ibarat orang dulu terjemah, iradah berkehendak, kudrah berkuasa. Terjemah orang lama. Tu terjemah orang lama. Kudrah berkuasa. Jadi kudrah tu sifat, terjemah dengan berkuasa. Allah yang bersifat dengan berkuasa, berkuasa mengadakan. Tu berkuasa mengadakan, meniadakan, itu ta'alluq dia. Jadi sifat pun berkuasa, ta'alluq dia pun berkuasa. Maka pada ibakurah ditukar. Hak sifat bubuh pe. Kuasa, kena tu je beza dia ni. Sebab apa? Sebab contoh, kita ada sifat ma'ani di kita. Sifat ma'ani, sifat tu ada yang Tuhan letak di tubuh kita. Mana? Sifat pelihat, pendengar, perasa, pecium, pekecap. Ni dia panggil apa tu? 5 panca indera yang Tuhan bubuh di tubuh kita. Panca indera, makna apa? Deria. Kan kita ada 5 deria kan? Deria lihat, deria dengar, deria bau, deria rasa, deria sentuh. Kan kita? Deria lihat, deria dengar. Kalau orang dulu deria ni dia berapa? Deria, pendengar, pelihat, perasa, pecium, pekecah. Ni bahasa lama. Jadi deria dia berapa? Maka sifat berapa jugalah. Pekuasa, pekehendak. Ini asal dia. Asal dia gitu. Deria di kita. Tapi kita tak sebut gitu. Kita tak sebut pelihat, pendengar. Kita sebut deria lihat, deria dengar, deria rasa, deria bau, deria sentuh. Tu kita. Dia panggil al-hawasul khams. Panca indera yang 5 tu. Tapi kalau nisbah bahasa lama kita, deria memang dibupa. Pelihat, pendengar, perasa, pekecap, pecium. Ini hak bahasa lama lah. Jadi deria tu panggil sifat. Apabila Tuhan letak di kita deria pelihat, kita boleh melihat. Melihat tu takluk. Tugas deria tu. Bila Tuhan letak kita deria pendengar, kita boleh mendengar akan bunyi-bunyian. Mendengar bunyi-bunyian tu takluk tugas kepada deria yang Tuhan letak di kita. Apabila Tuhan letak di kita deria deria perasa, maka kita boleh rasa apa yang kita makan, rasa manis ke,
rasa masing ke, rasa pedas ke, sebab Tuhan letak deria perasa di lidah. Hilang deria perasa tu tak tahu gapalah kitanya, makan tu makan, manis ke, masing ke, Tuhan tarik deria rasa. Deria rasa tahu mana? Bubuh di lidah. Apabila kita ada deria pecium, panca indera pecium, sekarang disebut deria bau. Apabila kita ada panca indera pecium, kita boleh mencium bau-bauan, wangi ke, busuk ke. Tuhan letak kita deria pesentuh. Di sekalian tubuh kita ni Tuhan letak deria pesentuh. Selain daripada hak tepat, hak tak ada, hak tepat tak ada darah tu tak adalah deria. Deria pesentuh tidak ada. Hak tempat tak ada darah. Rambut, kita ambil rambut letak di benda, boleh tahu tak benda tu licin ke kasar? Tak tahu, sebab Tuhan tidak letak deria pesentuh di tempat yang tidak ada darah, tidak ada daging. Kita letak gigi kita boleh tahu tak benda tu kasar ni? Tak tahu. Jadi deria pesentuh tolong letak di anggota tubuh kita, hak yang ada darah mengalir tu. Bila kita sentuh je, kita dapat akan perkara tu licin ataupun kasar. Itu deria yang ada di kita. Dia ada kita ni kalau bahasa lain tulis pendengar, pelihat, pecium, perasa, pesentuh. Jadi lepas itulah sifat bubuh ni hak jalanan pada ain bakurah. Tapi hak tadi tu sebut 5 deria tu, ingat baiklah. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan letak di kita 5 deria tu. Tetapi deria adalah makhluk kepada Allah, makhluk yang bekas sama sekali. Kita dapat melihat, dapat mendengar, dapat merasa manis ataupun masing, dapat menghidup bau wangi ataupun busuk, dapat menyentuh, dapat tahu licin ataupun kasar. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Deria yang Tuhan letak di kita dipanggil makhluk, makhluk yang bekas sama sekali. Kita cakap tadi tu deria-deria. Bila ada deria tu boleh melihat, boleh mendengar. Itu cerita asbab zahir gitu je lah. Pegangan kita wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Terdahulu bicara sifat kudrah, semua perkara adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersifat kudrah, yang mengada, yang meniadakan sekalian perkara mungkinat. Yang harus yang berlaku di kita, boleh melihat, boleh mendengar, boleh merasa, boleh mencium bau, boleh menyentuh, kita tahu licin ke kasar, itu semua adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ni letak molek ni. Ni letak molek. Inilah hak kaedah sifat 20. Dengan kaedah ni lah insya-Allah kita boleh memahami hak rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Alhamdulillah lah dengan dengan kemudahan yang ada sekarang ni, dengan live FB apa semua, alhamdulillah. Maklum balah tu positif. Maknanya mereka boleh memahami bab qada qadar. Kaedah ni lah, kaedah sifat 20. Alhamdulillah lah. Ada yang mengatakan bahawa dia belajar dah tapi tidak ikut kaedah sifat 20, tak faham ni. Tak faham. Qada dan qadar tak faham. Dia belajar tapi tak ikut kaedah sifat 20, dia kata tak faham. Dia tak faham hak bab qada dan qadar. Tapi dengan sifat 20, alhamdulillah dia kata boleh faham bab qada dan qadar. Ni jasa sifat 20. Sebagian saya biasa sebut sebelum ni, orang yang memperolok-olokkan, mempermain-mainkan kaedah sifat 20, bicara bab qada qadar tak lulu. Tak lepas. Sebab sebagaimana saya sebut, orang terdahulu pegangan mereka kembali pada Al-Quran. Orang sekarang, orang kemudian melalui kaedah sifat 20. Ada golongan tak ambuh kaedah sifat 20, nak balik pada Al-Quran direct. Walah dia tak mampu pun nak balik Al-Quran direct. Bukan dia hafaz Al-Quran, dia memahami akidah satu Al-Quran. Hafaz Al-Quran pun kalau tidak memahami pengertian Al-Quran pun pegangan salah. Orang dahulu mereka hafaz Al-Quran, akidah Al-Quran tu ada di dada mereka. Kita orang kemudian Quran ni kita boleh baca alhamdulillah
boleh hafal alhamdulillah, tapi Quran bukan bahasa kita. Jadi nak faham akidah kena balik pada kaedah sifat 20 yang disusun oleh ulama muktabar berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak mesti ada sebab 20. Kononnya dia nak kembali pada Al-Quran. Dia tak padang tak padang nak cekok. Tak padang nak tenang, tak padang cekok orang panggil. Akhirnya berpegang dengan pegangan yang terpesong, terutama sekali dalam bab qada dan qadar. Tapi alhamdulillah, kaedah sifat 20 ni dia kata jak ngaji kaedah sifat 20 faham molek sangat-sangatlah. Bab qada dan qadar simple sahaja. Tapi dia boleh kata simple, mudah qada dan qadar. Jadi dia boleh faham qada dan qadar akidah Ahlussunnah Jemaah. Hak dia kata mudah tu ambil mana? Ambil kaedah sifat 20 kan. Tapi orang sekarang ni dia mengaji bukan setakat kaedah sifat 20. Dia pun naik kepada ayat Al-Quran. Bawa dia pun selaras pada ayat Quran ni dengan hak kaedah sifat 20. Kau kemah? Baguslah ni. Ini orang tertentulah pula. Kita ni setakat kaedah sifat 20 berpegang qada dan qadar daripada Allah, clear lah. Clear lah. Itu cerita bab kekuasaan Allah Subhanahu wa clear kita. Ayat kadang-kadang kita ni tak ertilah ayat tu. Tapi bagi orang yang mengaji lebih, dia ambil ayat pula. Daripada kaedah 40 naik pada ayat Al-Quran. Itu lagilah. Sebab dia kemah pula dengan ayat Al-Quran. Tapi kalau tak ambil kaedah 40 nak direct pada Al-Quran tadilah. Tak padang tarah. Ni orang agama dah ni. Pergi pada bicara qada dan qadar tak lulu. Tapi kaedah 40 lah. Kaedah 40 insya-Allah kita akan faham tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebut-sebut bab asbab, bab makhluk atau asbab belaka. Akidah kita ni dah. Qudrah, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu nanti kita bicara. Sebutlah apa pun. Makan nasi ke minum air ke sebutlah. Kipas angin ke ekong ke sebutlah. Matahari ke panah molek matahari, jemur kering sekejap je. Allah panas sungguh, mata pinah rasa mata. Tercakap pinah. Mata ni jadi pinah, pening kepala. Sebab apa? Panas matahari. Allah mu ni cakap matahari makhluk, cakap asbab. Dah pegangan? Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu cakap matahari, cakap asbab. Matahari makhluk tak bekas sama sekali. Makhluk tak bekas sama sekali. Panas bukan matahari buat Allah. Kering bukan matahari buat Allah. Pinah mata, pening kepala ke bukan matahari buat Allah. Ni pegangan kita. Tidak kosek dah tu. Kemah dah situnya. Hak cakap asbab tu cakap asbab. Kita faham molek dah situnya. Lepas tu kita faham bab pegangan. Di hati kita dak syuhud, dak ingat tak mari, hati kita faham dah. Itu bab kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita bab iman. Apa di iman? At-tasdiqul qalbi, membenuh hati. Dah. Mengaku putus di hati. Sekalian qada dan qadar Allah. Cukup sah dah. Tapi tidak merasai di hati, tidak menjiwai di hati, tidak meresak di hati, itu berkait dengan basirah, mata hati masing-masing. Hak tu bergantung pada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diwajibkan kepada kita. Tekan tu. Kita duk tekannya, faham molek bab qada qadar, kemudian kita pun membenuh hati. Kita mengaku putus di hati ke semua yang berlaku qada dan qadar Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Dah cukup. Tapi yang kita merasai di hati makhluk lah. Kadang-kadang berharap di hati makhluk lah. Itu bab mata hati masing-masing, cerah ke tak cerah ke. Itu bab kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana orang dahulu pancak indera berupa, maka pada pun berupa lah. Pergi kepada sifat perkuasa, perkehendak, pengetahuan. Last sekali sifat kalam, sifat perkata. Ni hak terjemahan yang dimulai oleh pada Al-Baqarah. Erti apa-apa yang berlaku, apa-apa yang berlaku dalam alam
kesemuanya dengan rentahan dan sengaja sengelengnya. Sengaja sengeleng Allah. Sengaja sengeleng. Sengaja tu bahasa buku lagi. Tak, sengaja. Sengeleng ada bahasa buku, sengeleng. Sengaja ya gila. Tambah sengeleng pula. Tapi Terengganu kita sengeleng kau. Tak? Dia foto ni ke Kelantan ke sengeleng lah ke. Kita sengeleng kau. Sengeleng tu. Pada kita sebut sengeleng. Mana apa? Sengaja sengeleng. Maknanya hak kehendak Tuhan. Sengaja sengeleng mana kehendak Tuhan. Tuhan yang nak gitu. Macam kita lah. Sengaja kita pilih. Tu. Bukan kita dipaksa. Sengaja kita pilih. Tu panggil sengaja sengeleng tu. Tu panggil kehendak. Perkara yang kita buat ni dipaksa ke? Tak. Saya sendiri yang memilih. Saya sendiri yang sengaja sengeleng nak pilih perkara ni. Tu panggil iradah, kehendak kita. Kita ada kehendak. Tapi apa yang berlaku di kehendak tu adalah semuanya qada dan qadar. Jadi kehendak perkehendak ni erti kehendak Allah Ta'ala ni apa-apa yang berlaku dalam alam. Alam mana ni? Alam arwah ke, alam dunia ke, alam barzah ke, alam akhirah ke. Yang berlaku dalam alam ni dia ada alam arwah, alam dunia sekarang, alam zahir, alam barzah nanti, alam akhirah yang tidak ada kesudahan. Apa yang berlaku dalam alam kesemuanya. Tengok tu. Ni sifat 20. Faham sini tak ada apa dahnya. Nak susah kat mana lagi? Kesemuanya, apa-apa yang berlaku dalam alam kesemuanya dengan rentahan dan sengaja sengeleng Allah. Hak Tuhan kehendak berlaku. Hak berlaku tu. Hak berlaku tu mari daripada rentahan dan sengaja sengeleng Allah. Hak berlaku tu. Kemudian saat berlaku tu siapa buat? Allah yang bersifat kudrah yang buat. Allah buat ni kesemuanya dengan sengaja sengeleng Allah, dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah, dengan ketetapan Allah, dengan keputusan daripada Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan sifat ilmu. Mana begitu? Sekarang ni apa-apa yang berlaku tu perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Tapi apa yang berlaku dalam alam hak Tuhan pelaku ni kesemuanya, kesemua yang berlaku ni dengan rentahan dan sengaja sekalian Allah, dengan kehendak Allah, dengan susunan Allah, dengan keputusan Allah, dengan rentahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu je lah. Apa-apa yang berlaku kesemuanya ni siapa ke pelik dah. Apa yang berlaku di syurga, sesiapa yang akan masuk syurga, sesiapa yang akan, apa yang berlaku di neraka dan sesiapa yang akan masuk neraka, Tuhan tetap dah. Halah, kesemua yang akan berlaku adalah dengan sengaja sengeleng Allah. Semua yang berlaku dalam alam ni semuanya adalah datang daripada sengaja sengeleng Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata je dah, kalaulah terdetik di hati pun kehendak Allah, berkelip mata pun kehendak Allah, berlakunya ketaatan kehendak Allah perkara baik, berlakunya kejahatan kehendak Allah atas dunia ni, patut syurga neraka bukan kehendak Allah, kehendak Allah. Lepas tu apa lagi? Lepas tu kita guna, dah kita guna. Tuhan buat kita guna sekarang. Itu je. Tuhan buat kitanya lahir daripada mak ayah Islam. Kita pun Islam. Tak payah cari-cari. Kemudian Tuhan lakukan di kitanya jadi beriman, beramal soleh. Tu Tuhan laku di kita tu.
Mudah-mudahan waktu laku di kita tu beriman dan bermasa sampai ke mati. Mudah-mudahan Tuhan perlakukan pada kita mati husnul khatimah. Tuhan pun balas syurga. Mudah-mudahan. Lepas tu hok puak neraka, hok kafir, Tuhan haikan dia daripada ibu bapa kafir. Kafir siapa kesudah, Tuhan bubuh di neraka. Neraka lah dia ni. Lama mana? Kekal selama-lamanya. Gitu. Betul? Tu kata hang Allah, sengaja sekalian Allah. Kok dia lah warna pun? Hak dia. Tak ada fikir-fikir ni. Dah suruh tanya-tanya, kenapa Allah buat jadi kafir, kekalkan neraka, bertepik semua dalam neraka dia sampai ke tak ada kesudahan. Warna nak tanya kerjaan Tuhan. Pada ni. Ni kalau ngaji lambat-lambat ni, banyak soal lah. Sebab di akidahnya Tuhan juga di kita ni. Tuhan juga. Mana Tuhan? Kita retor sendiri, kita sengaja sengeleng sendiri, kita buat sendiri. Orang tu kita Tuhan. Tuhan buat langit bumi, tu sengaja sengeleng Tuhan. Tuhan buat sendiri langit bumi. Allah pun Tuhan. Kita sampai masa kita pun pilih dengan sengaja sengeleng kita. Kita buat pun sengaja sengeleng kita. Kita Tuhan juga. Allah Tuhan buat langit bumi. Allah Tuhan buat tubuh badan kita. Kemudian tubuh badan kita jadi Tuhan pula. Sebab apa? Kita yang pilih, kita buat dengan sendiri pula. Kita Tuhan. Tuhan kau dah kita lah. Tapi Tuhan lah tau. Satu. Semayang disujud kepada Tuhan Allah pula. Jadi Tuhan sujud ke Tuhan. Gitu. Ni ada benda ke ni. Boleh. Hak Tuhan tu bubuh ke diri, lepas tu sujud kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut apa? Bukan yang berlaku ni. Tuhan buat segala-galanya ni dengan sengaja sengeleng dia, dengan kehendak dia. Lepas tu hak dia berlaku lepas dah tu. Lepas daripada Tuhan buat segala-gala, Tuhan kita lah pula buat. Tuhan tidak terkaya lah gitu. Tuhan perlu juga kepada makhluk yang buat retahan atas muka bumi ni. Jadi Tuhan buat makhluk, Tuhan buat manusia. Lepas tu manusia lah pula. Mujur juga manusia tu berkuasa meretah atas muka bumi ni. Tuhan yang buat asal. Lepas tu tengah tu Tuhan tak kuasa dah. Beri kepada makhluk pula yang bekas. Punah ranah gitu. Tuhan buat segala-gala dengan kehendak dia. Apa yang berlaku semua kehendak dia. Ni Tuhan yang amat kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala tak satu qadir, amat kuasa. Hak dia belaka. Hak dia belaka ni kadang-kadang tak tahulah, jadi gelak lah, tak faham lah, tak nampak lah. Bukan gelak, bukan tak faham, bukan tak nampak, tak terima. Tak faham, bodoh benar. Ni macam sini. Payah nak faham apa kitab ni kata. Apa-apa yang berlaku dalam alam arwah, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, apa yang berlaku kesemuanya dengan rentahan dan sengaja segala Allah. Hak Tuhan belaka, Tuhan kendak belaka tu, tak faham. Bodoh benar kita tak faham. Ya faham, tapi takkan hak Tuhan belaka. Tak mau terima, bukan tak faham. Ayatlah terang. Saya faham sangat, tapi tak mau terima. Tak mau terima sudah. Ni royak tak faham. Gelap. Makna ayat ni tak faham, memang bodoh sungguh kalau ayat ni tak faham. Sebab dulu apa disebut kata tak faham, kita pula mikir macam mana tak faham. Nak guna ayat guana lagi nak suruh dia faham. Kena bukan dia tak faham. Jadi mungkin penyakit ni penyakit yang saya sebut mudah dalam saya ngaji sifat 20 qada qadar ni tak ada persoalan. Kita ngaji faham pegang, ngaji faham pegang. Dah faham payah ke? Payah pun nak faham. Patut pegang. Dah kita daripada awal lagi dah ngaji gitu. Payah apa kita nak pegang? Sudahlah.
Benda gaib belaka tu, kita faham hak Tuhan belaka. Kita pegang je. Jadi bila mari macam-macam tu tak pandai. Tak ada pengalaman, sebut kata orang tak faham. Bila sebut kata tak faham, kita mikir dah awal ni dia faham. Kena dak tak sudah mikir macam orang faham. Kita kena cari jalan macam mana nak suruh orang tu serendar. Terima, faham, pegang. Gitu. Ni faham tapi tak serendar, tak mau terima. Lepas tu dia nak pegang hak mana? Nak pegang hak akidah hak sesat hak ada dalam kening. Kalau nak kekal hak tu kena perobat tu dulu. Kena perobat hak akidah tak pakai tu dulu. Ni nak cerita hak akidah yang sebenar. Lepas tu hak akidah sesat ada dah, tak ambuh buang hak tu. Lepas tu nak terima hak akidah sebenar macam mana? Kalau akidah terpesong tak mau buang. Tu dia belawang tu, timbul-timbul dia kata tak faham. Kena dak bukan tak faham. Dia tak mau buang hak akidah sesat. Akidah sesat mana? Dia Tuhan juga. Mana Tuhan juga? Pilih sendiri, buat sendiri. Tuhan tu. Pilih sendiri, buat sendiri. Tuhan. Siapa Tuhan? Dah Khalik. Yang menjadikan pilihan, dia menjadikan sendiri. Perbuatan, dia menjadikan sendiri. Maka Khalik siapa? Tuhan lah Khalik yang menjadi. Tuhan juga. Dia kena berobat hak tu, kena bertaubat hak tu. Hak dia tu Tuhan juga hak tu. Barulah cerita hak ni. Siapa Tuhan yang sebenar? Tuhan yang sebenar hanya Allah. Tuhan yang sebenar hanya Allah. Siapa Allah? Khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Ni nak kenal Tuhan sebenar. Tapi tadilah tak kenal Tuhan. Semayang bukan semayang fardu, semayang sunat pun rajin. Puasa bukan puasa fardu, puasa sunat pun rajin. Haji umrah bukan hak wajib sekali semua hidup tu. Tiap-tiap tahun bahang ke dia je. Tapi dia Tuhan. Tuhan juga. Jadi Khalik juga. Ada benda tu. Nak berobat tu lah. Kena betul-betul ni bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita ni bila sebut kata tak faham, kita duk mikir macam mana awak faham. Dah tak payah tu dah. Tak ada orang tak faham ni. Ni macam ayat kita. Tak faham apa lagi? Apa-apa yang berlaku dalam alam, kesemuanya. Apa ni lagi? Takkan lah. Tengok. Takkan apa? Tak faham ke hak kesemua ni? Faham. Lepas tu apa takkan apa lagi ni? Saya pernah sebut tu di Masjid Abid ni soalan panjang tu daripada orang berkenaan tu. Orang cerdik pandai mengaji di mereka. Yelah, kesemua perkara tu saya faham. Tetapi takkan tengok. Dia lagi dah. Dia tak faham pun semua perkara. Ataupun dia faham ke semua perkara, dia tak mau pegang, dia tak mau terima. Dia faham Ustaz, ke semua perkara Tuhan saya pegang dah, tak pegang dia tak pegang. Dia kata dia pegang. Kalau pegang dah sini faham dan pegang ke semua perkara baik. Tapi takkan hak jahat mari tengok. Hak jahat bukan Tuhan. Kata pegang ke semua perkara, macam mana faham ke semua perkara dan pegang dah ke semua perkara hak Tuhan. Tapi takkan hak jahat hak Tuhan juga. Ni. Hak ni kiraan ni sungguh sangat dah. Sungguh sangat-sangat dah. Dia kata dia dengar rakaman hak saya ajar tu berulang-ulang kali. Ada ni. Orang sekali badan dah berulang kali. Jadi masalahnya apa? Masalahnya hak ada dah. Hak ada dah tu masalah. Hak ada dah. Dia kena buang waktu, bertaubat dengan Allah. Ni berpegang dengan akidah yang sebenar. Apa-apa yang berlaku di dalam alam, kesemuanya dengan rentahan dan sengaja selain Allah, semuanya hak Tuhan letak belah kedah. Hak Tuhan mutuh belah kedah. Hak Tuhan kandak belah kedah. Hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka Jabariyah. Memanglah hakikinya Jabariyah. Hakiki Jabariyah. Keju pula dah. Memanglah hakikinya Jabariyah. Tapi kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan sebab ayat Quran bubuh kita. Tapi pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga.
Oh ni payahnya. Kalau pilihan dan perbuatan hak kita baru mudah, itu dipanggil qadariyah. Tapi hak Jabariyah qadariyah ni pun orang mengajar pun tukar bimbo Orang mengajar pun tukar bimbo. Dia nak lari daripada Jabariyah, dia pun berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Betul dah tu? Pilihan dan perbuatan hak kita dah lah. Itu qadariyah. Jadi dia tak kenal. Dia hanya nak lari daripada Jabariyah, dia terjun masuk akidah qadariyah. Hak mana buaya, hak mana rimau. Keluar mulut buaya masuk mulut rimau apa? Sama je kau. Buaya dengan harimau sama je dah. Sama-sama habis licin kau ke dia. Tapi Jabariyah dan qadariyah ni, ni qadariyah ni berat di Jabariyah lagi. Jabariyah tak ada ulama menghukumkan kafir. Qadariyah khilaf, ada ulama kata kafir. Qadariyah lebih sesat daripada Jabariyah lagi. Jabariyah sesat juga, tapi Qadariyah sesat lagi. Atau tanya hak mana buaya, hak mana harimau. Tapi kata rasa-rasanya buaya dengan harimau ni sama je. Sama-sama berat belaka tu. Dia nak lari daripada Jabariyah, maka berpeganglah ada pilihan dan perbuatan. Kalau tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, macam mana ayat-ayat Quran duk sandar perbuatan kepada hamba, wajiblah berpegang ada pilihan dan perbuatan. Dah kita ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan mutlak hak kita tu jahat qadariyah. Ahli sunnah macam mana? Pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga. Kalau pilihan perbuatan hak Tuhan juga, Jabariyah hakikinya betul lah Jabariyah tu. Tapi kenapa salah? Sebab Jabariyah tidak berpegang dengan ayat yang menyandarkan perbuatan pada hamba. Kenapa ayat Quran menyandarkan perbuatan pada hamba? Walau hakikinya hamba tak ada perbuatan. Jangan tanyalah hak ayat Quran. Quran kata gitu-gitulah kitanya. Ada ni ayat kata Tuhan belaka, ayat sandar kepada hamba. Ayat Quran ni ayat ni jadi jerembung ni. Tak jerembung. Kena ambil kedua-dua. Dah letak mana hak Tuhan kata hak dia belaka ni. Dah ayat sandar kita peganglah, kita ada kita usaha. Tapi kita usaha Tuhan juga. Ada situ je. Betul sudah. Senang je. Kalaulah hak Tuhan belaka, kita sudah peganglah kita ada pilihan dan perbuatan. Tidak pegang kita ada pilihan dan perbuatan, tidak berpegang dengan ayat Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah kami yang sembah, akan dikaya Allah kami yang minta pertolongan. Tak pegang ayat Quran, tu ialah Jabariyah, hukumnya sesat. Wajib berpegang hamba ada pilihan. Kalau gitu gak pegang hamba ada pilihan perbuatan hamba mutlak, tidak berpegang pula dengan ayat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Allah Tuhan. Ni alam ni semua hak dia belaka. Dia retoh, dia susung, dia pun belaka. Hak dia belaka. Allah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Nak pegang waktu pula. Artinya jadi qadariyah khilaf, ada ulama kata kafir. Itu terberat qadariyah daripada Jabariyah. Jaga molek lah. Nak lari dari Jabariyah, jadi masuk kepada qadariyah pula. Jadi apa lagi pada faham dah sekian perkara. Faham balik sekian perkara. Tak usaha pun hak Tuhan juga. Saya baca kitab Minhajul Abidin tu lah. Comel sangat-sangat dah kitab Imam Ghazali tu. Tidak berlaku di alam bumi, di alam langit, walaupun hanya sekecil terlintas di hati, walaupun hanya sekecil berkelip mata memandang, tidak berlaku melainkan qada. Mudah je. Ayat kitab Minhaj tu berenah molek, terdetik di hati pun qada. Dah pilihan hati qada dah. Berkelip mata pun qada. Patut usaha kita tu saja. Apa benda masalahnya?
Tapi itu atas kurniaan lah, atas kurniaan Tuhan. Ada orang mudah, ada orang payah. Kadang-kadang bertahun-tahun tapi sabar. Tapi bila dia lepas, dia kata memang tak ada benda. Bukan tak faham. Baru ngaku bukan tak faham. Tak boleh nak terima. Baru ngaku. Betul kan? Baru saya faham. Hak kata tak faham tu bukan. Hak kata tak faham tu bukan. Dia tak mau terima. Tak faham apa ayat mudah ni. Apa-apa yang berlaku di dalam alam. Jadi bukan baca diri dah ni. Saya perjelaskan pula alam mana ni? Alam arwah, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Tidak berlaku. Apa-apa yang berlaku? Kesemuanya ada. Dengan rentahan dan sengaja sengeleng Allah. Habis. Apa lagi nak? Tu kata. Tak faham memang sangat-sangat bodoh lah. Sangat-sangat bodoh. Sangat bodoh ni apa panggil apa? Dia punya IQ dia rendah. Tu tak nak salah lah dianya. Kodok-kodok dia faham je lah. Hak sangat-sangat bodoh ni, hak tidak rasyid dia panggil, tidak rasyid, tidak cerdik, balik pun mak ayah dia kena jaga lagi. Kan dia kan jenis dia panggil apa? Lurus bendul. Mana dia IQ dia rendah. Makna mak ayah lah kena cara. Dia balik dah dia balik dah pun dia tak rasyid. Mak ayah lah kena cara. Lepas tu macam mana dia tu? Macam mana kau dah tahu ke dia lah? Salah lagi tu pegangan ibadat dia. Dah kau dah dia gitu. Ada. Dia tak rasyid kau dah dia. Ni hak bodoh sangat. Hak IQ rendah. Tapi hak saya jumpa ni bodoh apa? Orang doktor bidang dunia. Ngaji Amerika. Geliga-geliga bodoh kat mana? Tak faham, tak munasabah, tak terima. Itu sebenar. Tak terima. Belaga dengan akidah yang sesat yang nama kena duduk pegang. Tapi tak mau buang waktu tu dia payah. Buang waktu, kena mudah sangat-sangat. Mudah lah. Saya sebut sok mudah kan masa saya ngaji tak ada pun. Tak mikir apa-apa pun. Kalau Tugu ngajar kata kesemualah kita. Tapi berpegang tu ada pilihan dan perbuatan. Sebab Quran buh kita, berpeganglah kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi ingat pilihan perbuatan Tuhan tu, berpeganglah kita dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab kesemua. Tu je. Tak ada apa-apa pun. Sebab tu kadang-kadang orang yang dia atas pengalaman kita berhadap dengan masyarakat. Saya bisa bercakap dengan orang-orang yang memanglah dia mengajar, tapi dia mengajar tak berhadapan dengan masyarakat. Dia baru je. Dia pun pelik. Kenapa ustaz nak tekan benda gitu? Ulang. Tak ada benda gitu. Kita cerita petang lalu je. Dia tak faham realiti. Bila dia masuk je dalam masyarakat tempat kita, buat sekali ajar bab ketentuan jahat, bergelepar anak jemaah. Barulah dia tahu. Gitu balah orang Terengganu ni. Hak jahat mai Tuhan pun nak tahu juga. Baru tahu. Dah lama kini duk ngajar di Fotoni. Fotoni orang dia macam mana? Akidah mereka macam mana? Cerita bab ni tak ada. Cerita rekah gitu je. Ni kalau baca ni, padahal baca sekali ramai je. Ni kita nak habis masa dah main duk ayat yang sama ni. Duk ayat yang sama ni. Nak habis masa dah kita ni. Separuh masa dah kita ni. Ni kitab yang kedua 2-3 minggu dah tak ada kan. Jadi baca mana? Erti apa-apa yang berlaku dalam alam. Alam arwah, alam dunia, alam kadang dia nak cerita dah sesa. Sudah alam, kau tahu tak? Alam ni semua sekali ni. Kesemuanya dengan rentahan dasarnya sekali. Dah. Okey, jalan. Ya orang dah. Sebab apa? Orang faham balik dah. Dah memang mudah sangat itu akidah. Dia daripada budak mak ayah dia ajar. Ayah punya baru rukun iman yang ke-6. Orang tak main mana Tapi apabila tu dah realiti masyarakat baru boleh tahu. Ini saya cerita ulang setahun lebih. Dia panggil lah ustaz lain pula. Nak tanya ustaz, cuba kau ustaz cerita
bab qada qada ustaz tu pun cerita. Oh, gitu mudah sangat. Lepas tu ustaz tu pelik dah, apa ustaz orang ngajar apa ke berbulan-bulan tak faham. Saya ngajar sekali je orang faham dah. Orang tu nak dengar hak lain. Kena-kena serupa dengan hak kita duk tekan siapa ke bulan-bulan ni. Oh, gitu. Dah tak gitulah makannya. Cuba kalau orang tu ngajar pasal lain. Aku kata tu pelik pun ngajar Tuhan belaka. Hak kita lah. Datang kata kita hak kita. Oh, ni baru nyakuk. Tapi dah akidah yang sama, akidah ahli sunnah. Kok mana lagi dihurai? Bila mari hak ustaz yang kedua, hurai yang sama. Oh, gitu. Dah apa? Dan sebenarnya jawab mana? Tu ustaz tu pelik tau. Macam mana saya ngajar sekali orang faham dah. Apa ustaz ngajar bulan-bulan orang tak faham? Bukan tak faham ni. Hidup lawan dah dengan akidah sesat dia tu. Tapi bila lapis kali kedua, ajar akidah yang sama. Oh, dia kata, boleh nama kau kata. Boleh nama kau sekali tu. Sekali yang tu je. Pasal ginilah pasal berobat. Berobat penyakit dia parah. Berobat. Kiranya tinggal sikit je lagi dah. Lama dah berobat dengan dia tinggal sikit. Padahal dia penyakit parah. Bicara orang lain yang pula. Main orang lain selapis je, makan 4 sekali je. Licin boleh. Dia. Padahal hak dia berobat asal belanja habis banyak mana tu, dia penyakit setara mana? Buruk pakai dalam. Mula-mula kau obat hak buruk tu keluar. Kulit jadi menanah habis. Dah nak keluar. Habis hak dalam. Hak kulit atas ni pula masih lagi ada. Tak murah. Habis banyak dah duit dengan dia. Cari hak doktor lain pula. Beri selapis. Nak lama obat. Licin hak atas. Apa? Oh, comel dah. Ya, ambil hak ngelahkan lidah. Tapi hak mana baiknya? Saya berobat lama mana berobat? Planet tu koknya. Boleh kok tu? Jadi maknanya dia panggil orang lain tu nak tengok mana cerita. Tak boleh nak lari juga. Peseng sama juga. Oh, gitu lah. Mudah je. Memang mudah. Dia kata, kalau kata hak kaedah mengaji gini je. Apa erti perkehendak Allah? Apa-apa yang berlaku dalam alam ni, alam yang berlaku kesemuanya dengan rentahan dan sengaja sengelengnya, sengaja sengeleng Allah. Hak Tuhan kehendak berlaku. Saah berlaku tu Tuhan buat berlaku. Itu saja. Ni bagi kaedah sifat 20. Kitab Pati Parida nak ambil kaedah mana lagi? Ni hak comel ni. Bukanlah makna kehendak ini berhajat. Kerana makna ini, makna berhajat ni mustahil atas Allah. Kita kehendak terkadang kita faham kok berhajat. Ada ni kita sebut berkehendak, mana kita perlu, kita berhajat. Bukan atau mustahil ke Tuhan? Kalau Tuhan berkehendak berhajat, lucu sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila lucu sifat istighna Allah, luculah sifat ketuhanan bagi Allah. Sebab sifat ketuhanan istighna dan iftikar. Kalau Allah berkehendak berhajat, ada gharab, ada tujuan yang menekan, maka istighna Allah mana? Terkaya Allah mana? Tak ada. Jadi berkehendak bukan makna berhajat. Kan kita cakap kan, Allah kita berkehendak sangat kepada hija tu. Kenapa? Kita berhajat sangat-sangat. Kita berkehendak sangat kepada pertolongan. Kenapa ni? Kita berhajat sangat kepada pertolongan. Kadang-kadang berkehendak mana berhajat. Ni dah berkehendak dengan makna apa yang berlaku dengan sengaja sengeleng Allah. Tu makna berkehendak situ. Bukan berkehendak makna Tuhan berhajat. Sebab tu mustahil. Lucu sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah buat makhluk ni, Allah ada hajat apa-apa? Tak ada. Tapi apa yang Allah telah jadikan, semuanya ada hikmah belaka. Tidak sia-sia. Dan hikmah ni sebagainya tidak diketahui oleh kita. Jangan pula bubuh Tuhan. Orang apa? Tuhan kan keesaan kan. Sebelum Tuhan jadikan makhluk, Tuhan kan, hanya Tuhan je ada kan. Tuhan pun puasang duduk seorang, Tuhan pun buat makhluk. Allah. Ada ni. Tuhan sebelum Tuhan jadi apa-apa, yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun jadi puasa. Kesik apa? Kesik tau. Kesik. Seorang tu kan kesik kan. Tak ada gu. Tuhan pun puasa kesik. Tuhan buat makhluk. Allah. Ya Tuhan ni macam dia. Ya Allah ni macam kawan dia buat. Lepas tu kenapa Tuhan buat makhluk ni? Itu kehendak Tuhan. Sengaja selain Tuhan ada hikmah. Tuhan ada hajat ke tak? Tak ada. Adakah Tuhan berhajat kepada makhluk supaya beribadah kepada Tuhan? Tuhan pun jadi lebih? Tak. Tapi hikmah Tuhan jadikan makhluk supaya mengabdikan kepada Allah, yang mana kebaikan tu balik kepada makhluk tu sendiri. Kemudian adakah Tuhan berhajat kepada pengabdian diri makhluk barulah Tuhan boleh buat baik pada makhluk? Tidak. Tidak. Macam Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, Tuhan beri lalu Nabi Adam syurga. Tuhan boleh buat apa? Nabi Adam beribadah dah? Dah. Tuhan buat syurga lalu. Mana Tuhan nak buat kebaikan kepada hamba, Tuhan tidak berkehendak kepada amal hamba tu. Nabi Adam AS tak ada ibadat pun buat syurga lalu dah. Masuk syurga lalu dah. Ada ni. Nabi Adam mentauhidkan Allah tu secara semula jadi dah. Nabi Adam mentauhidkan Allah tu secara semula jadi dah. Jadi Tuhan letak Nabi Adam bukan mari daripada amal. Macam kita lah. Adakah Tuhan berkehendak berhajat kepada amal kita walau Tuhan boleh bersyurga kita? Tak. Beramal kita pun Tuhan yang buat, bersyurga kita pun Tuhan yang buat. Itu sahaja. Bukan kata Tuhan pun kalau mudah buat amal, Tuhan pun tak urut Tuhan nak buhmu ke syurga. Tuhan berkehendak pula gitu, Tuhan berhajat. Tuhan tu ada menekan pula. Tak. Tuhan nak balas baik kepada hamba, Tuhan tidak berhajat kepada amal hamba. Dan Tuhan buat kebaikan pada hamba, tu kehendak dia, tu iradah dia, tu sengaja sekalian dia. Dengan sengaja sekalian Allah buat hamba tu beriman dan beramal soleh. Dengan sengaja sekalian Allah, Tuhan letak hamba tu ke dalam syurga. Adakah Tuhan berhajat kepada amal soleh barulah Tuhan boleh buat baik kepada hamba bersyurga? Tak. Tuhan istighna. Tuhan istighna. Tuhan terkaya daripada segala-gala. Tuhan tidak ada hajat yang menekan. Tapi apa yang Tuhan kehendak lakukan ada hikmah belaka. Tu je. Setakat tu je kita duduk. Sebab apa? Sebab Tuhan terkaya. Tuhan Al-Ghani. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu sekalian ini berkehendak kepada Allah dan bermula ia Allah Al-Ghani, yang terkaya, yang lepas daripada segala-galanya. Tuhan lepas dari segala-galanya. Tuhan nak baik kepada hamba, Tuhan lepas. Tuhan tidak berhajat kepada kebaikan hamba. Tuhan nak baik, Tuhan buat baik. Tapi hak Tuhan susunnya, hak mana hak Tuhan nak bersyurga, Tuhan susun dia beriman dan beramal soleh. Hak tu je Tuhan kehendaknya. Gitu je. Jadi kita ni apa? Hanya mazhar, tempat zahir kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikinya kita tidak ada apa-apa sekarang, sebab makhluk lemah. Allah tidak berkehendak pada makhluk untuk menjalankan segala perkara makhluk Allah. Allah tidak perlu.
Allah terkaya daripada segala-galanya. Itu Allah jadikan malaikat apa semua tu mengatur perjalanan alam oleh malaikat. Jangan pergi pada malaikat, kena kenal Tuhan dulu. Yang kita beranggapan Allah berhajah kepada malaikat untuk meringankan kerjaan Allah memperjalankan alam ini. Mana Allah bukan Tuhan lah kalau berhajah berkehendak kepada makhluk malaikat seumpama tu. Malaikat pun macam kita juga, makhluk yang lemah. Apa yang berlaku di malaikat sebagaimana apa yang berlaku di kita, kesemuanya di bawah rentohan dan sengaja sengeleng Allah. Itu je. Kesemua. Sebab dia kan di dalam alam dunia ni termasuk alam bumi, alam langit, kesemua rentahan dan sengaja sengeleng Allah. Itu sahaja rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Tu je sebenarnya. Sekalian qada dan qadar. Sekalian yang berlaku di alam dunia, sekalian yang berlaku di alam barzah, sekalian yang berlaku di alam akhirat, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tu je. Kesemua hak berlaku qada dan qadar. Makhluk tak ada bekas sama sekali, termasuk makhluk yang paling besar, makhluk yang paling banyak, iaitu para malaikat. Makhluk tak ada bekas sama sekali. Ni ada pula orang kanja kejut, malaikat pula ada bekas. Jadi malaikat pun macam kita juga lah. Saya ingat ke kita je makhluk yang lemah. Lepas tu malaikat kan tugas tu. Kita duk ngapa je budak lagi yang menurunkan hujan, yang menurunkan rezeki. Jadi dia ngaji tugas malaikat ni, dia ngaji malaikat, dia tak ngaji Tuhan dulu. Beriman dengan Allah tak kemah dulu situ. Yang kedua beriman dengan malaikat. Tugas malaikat. Kita nak ngaji beriman dengan malaikat, kemah beriman dengan Allah dulu. Lagi pada ngaji beriman dengan malaikat, cerita bab tugas malaikat. Tugas malaikat hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka memang mana? Ambil hak rukun iman yang pertama tu kan, beriman dengan Allah yang berkuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang segala-gala. Hak dia belaka. Atau beriman dengan Allah, hak rukun yang pertama. Beriman dengan malaikat, cerita tugas-tugas malaikat. Malaikat makhluk, hak Tuhan belaka. Hak tugas-tugas tu macam kita sekarang lah. Kita tugas kita apa? Menjadi khalifah atas muka bumi ni. Tugas kita apa? Mengabdikan diri kepada Allah. Tugas kita apa? Buat kebaikan, buat ketaatan. Lepas tu apa yang berlaku di kita, jadi khalifah ke, mengabdikan diri ke, jadi taat ke, itu semua datang daripada qada dan qadar Allah. Semua bagi Allah Taala belaka. Cuma sanda ini hamba yang betul-betul mengabdikan kepada Allah, jadi khalifah yang sebenar. Letak pada hamba sebagai tugas, letak pada malaikat sebagai tugas, tapi segala-gala datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tu kata kepada pengalaman. Tak ada pengalaman tu jadi pelik. Pelik. Tapi saya pun mari daripada asal tak ada pengalaman juga. Mula-mula susah nak mengajar. Sebab tak tahu kepunca. Kalau kita masa belajar dulu, kita pun huru-hara dah. Jadi masa tu mengajar pun ada dah soal jawab gitu gini. Benda ni masalah, benda payah ni. Maka kalau kita ajar kat orang, bila timbul payah, kita pun kita masa ngaji dulu pun gitu juga. Payah gitu juga. Mudah tercerita. Dan ni kita ngaji tak ada benda sampai masuk kampung banyak masalah. Memang mula-mula tu tak reti. Gelak gambar kita nak cerita guan ni. Tapi saya tekan bab ni kira belah tahun dah ni. Dengan hak tak ada pengajian akidah langsung, dengan orang mengaji tauhid salah guru. Atau apa pula di Terengganu kita ni satu lagi nyakitnya, dia ngaji dah tauhid tapi salah guru. Guru yang capur akidah dengan syuhud. Pegangan dengan makam ihsan, hak syuhud di hati tu dia capur. Tak ingat syirik, tak ingat kafir. Pun orang nak payah pula nak betul balik. Hak belajar dah.
Dah lah di Terengganu kita ni payah nak cari guru yang baca sifat 20. Ada pula yang baca dia ajar salah. Hak akidah sifat 20 ni digi pada syuhud. Ni kena hadis sini, kena mari sini. Kalau tak ada sini, syirik kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak makrifatullah, sembahyang tak ada terima. Allah punah pula situ. Ini dia akidah dak kemah, dia ngajar kita ikam. Dia punah kana, dia ngajar kita ikam. Kita ikam pula tak belajar, kitab kosong. Dia di punah kana. Bukan kita ikam tu salah, jangan salah faham. Saya sampai sekarang saya ngaji kita ikam. 30 tahun dah saya ngaji kita ikam sampai sekarang. Walaupun ngaji sebulan sekali pun pengen ngaji jugalah walaupun sebulan sekali. Ulang kali pun gendala semua 2 bulan sekali. Gendala semua dah sebulan sekali gendala. Saya pergi 2 orang. Kalau saya tak gendala, kawan saya gendala. Dua-dua okey, tunggu pula gendala. Jadi banyak sangat jadi gendala. Tapi banyak gendala alik kita. Mungkin 2 orang alik kita banyak gendalanya. Alik tu guru jarang-jarang je. Kadang tu guru ni, saya uzur, demam, gitu je lah. Tu jarang-jarang. Biasa gendala alik kita ni lah buat 2 orang. Kita lega dah, dia pula bini nak beranak lah, apalah. Dia okey dah, kita pula kata sebulan sekali janji, 2 bulan baru sekali. Tapi ngaji juga, nak belajar juga sampai sekarang. Kitab hikam, kitab yang penuh dengan barakah. Tapi kena ngaji molek tu kitab hakikah. Dia tak ngaji molek tu dia ambil kitab hakikah, dia pergi pada bahasa i'tikad. Lupa ke Tuhan, syirik. Dia Tuhan nak betul di Terengganu kita ni. Orang tua-tua pula. Allah siangnya lah kadang-kadang. Bila ajar setahun 2 tahun baru dia bunyi ustaz, lama kini saya belajar salah. Tapi tahu dah. Tahu dah dia ajar sebab tu duk tekan. Kita tak boleh nak royak awak belajar dulu tu salah. Guru awak ajar tu salah, ditinggal lalu kita. Kalau royak gitu. Sebab dia taksub pada guru dia yang dahulu. Dia taksub pada guru yang dahulu. Guru awak tu salah aja. Memang dia lari lalu. Tak ngaji lalu. Dah kata tu guru dia salah. Kenapa ni kita cerita sikit. Lama kini saya belajar salah. Betul lah salah. Dia pun tinggal hak belajar salah tu. Tapi dia kena selu-selu. Royak awak belajar mana? Situ. Salah orang aja. Ada benda. Aduh, dia boleh kata salah ke guru kita nak buat amal mana? Nak buat amal mana tu aja di pondok ganda. Tapi hak tu buat salah tu, saya pun pernah belajar juga. Jadi pengalaman ada. Bukan dengar cerita orang. Saya pun pernah belajar juga kitab hikam. Ditunggu yang salah tadi. Boleh tahu salahnya kat mana. Dia duk ngaji, Allah lah kafir dah lah aku. Ni duk ngaji ni. Dah lupa ke Tuhan. Tengok lembu. Tak ingat Allah yang menjadikan lembu. Allah yang menggerakkan lembu. Allah yang menghidupkan lembu. Tak ingat Allah. Syirik kafir. Kita duk Allah kafir sok dah lah aku bila nak ingat. Ni. Penuh hadapi dah hak ngaji seumpama ni. Bila pergi Kota Baru ngaji dengan almarhum Tok Haji Rahman Wakaf baru, baru jumpa guru yang mursyid. Kuliah yang pertama sahaja. Kuliah pertama. Dia pun cerita bab pegangan macam mana, syuhud macam mana. Kalau tak ada syuhud tu duduk makam syariat, makam salih, bukan makam makrifat amah khasah tu bukan. Mana tak siapa makam aulia. Tak ada salah apa-apa Dulu siapa kafir benda kita ni. Sesesi je lagi. Terbuka dah hak salah. Tak ada ni. Sungguh. Ini cerita sungguh ni. Dia kayu basikal. Kita gatih. Tak gatih. Bila kita gatih tu, hak mana soket apa tu panggil? Hak besar soket dah, ke soket kat belakang. Dia hak depan besar tu, hak tajam bulat tu nah. Soket kau dah. Hak belakang soket kau. Lepas tu dia ada panggil apa? Dia ada rantai. Rantai apa? Rantai kita tu kami sebut rata gitu. Jatuh rata. Kau panggil apa tu? Betul rantai. Bukan rantai tekok ni je. Betul istilah rantai. Kita rata gitu je. Rata putus, rata jatuh. Gitulah. Jadi rantai tu bergerak. Soket belakang bergerak.
maka dia punya lidi ring apa? Ring tau? Bergerak. Tayar bergerak, body basikal pun bergerak, kita atas pelana pun bergerak. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Siapa buat? Kita pun gatih. Apa? Pedal apa macam tu? Gatih tu nah, kita pun gatih. Maka soket tu bergerak. Lepas tu rata pun bergerak. Siapa yang menggerakkan rata tu? Adakah soket tu? Adakah soket bergerak kerana gatih buat? Siapa buat? Allah belaka tu. Rata pun bergerak, soket belakang bergerak. Siapa buat soket belakang gerak? Allah. Soket belakang gerak, lidi bergerak, rim bergerak, tayar gerak. Siapa buat? Allah. Apabila tayar bergerak, body basikal buat. Siapa buat? Allah. Kita duduk atas pelana gerak ke tak? Gerak. Siapa buat? Allah. Pada ni. Segala Allah Ta'ala kan? Dia punya gatih. Allah. Tak boleh lupa. Lupa kapi. Allah. Dah kan Zohir kan? Dia sambung tu kan. Gatih gerak, rata gerak, soket belakang gerak, tayar gerak, body basikal gerak, orang hendak atas pelana gerak. Zohirnya turuk tu kan. Abang apa taklif belaka tu, turuk. Berpegang apa yang berlaku tu memang turuk gitu je. Bukan kudrah iradah Allah. Kafir ijma' ulama kalau berpegang. Kalau berpegang, kita berpegang dah ingat ni. Dah ingat ni kafir juga. Belajar dulu. Nak kata gerak aku tak basikal ni Allah buat ni, bukan basikal Allah. Ceritaan dia tu daripada kalau berang nak pergi kalau Terengganu, nak pergi belajar. Nunggu buat salah ni lah. Siapa Kota Baru? Dia punya gatih Allah. Siapa Kota Baru? Dia kata mujur tak langgar kalori je. Tak ada benda dah. Tak ada. Allah. Gerak ni Allah. Lupa kapi. Pula-pula dah dia orang-orang tak ada tanggungjawab. Orang jenis kita tengok macam tak betul. Dia seorang diri raja basikal. Siapa Kota Baru? Dia kata pela-pela mengaji Kota Baru lah. Dia pun mengaji Kota Baru. Jumpalah guru yang sebenar. Lah kena hidup mengaji Terengganu ni salah. Lah nak oleh kita siapa ketakut lupa kepada Allah yang menggerakkan basikal ni. Akhirnya Allah mana ni? Lagi balik bawa kereta molek tu. Ingat molek tu. Gerak kereta Allah buat. Bukan kereta ingat molek. Kita dah ingat pegang. Pegang cukup. Dak dia kena ingat. Kereta gerak, kita dah kereta gerak ke tak? Ke kereta gerak orang tak gerak tu katung. Katung kan. Kereta gerak orang tak gerak. Sekarang kereta gerak, kita gerak tak? Siapa yang menggerakkan kita? Kereta. Dah Allah. Yang menggerakkan kita tu Allah. Tak ada ni. Lepas tu kereta berjalan bukan minyak kita tekan tu buat. Kereta berhenti bukan brake buat, Allah. Ingat ada Allah. Lepas tu pula steering kanan kiri ke kanan kiri bukan steering buat, Allah. Ingat dah. Allah langgar belakang kereta orang lagi kan. Dah ingat tak ada salah pun. Pegang kita tak dah. Jadi macam basikal tadi nah. Kalau tengok Zohir kat turun. Gatih gerak, hak bulat tergerak, lidi ni rantai bergerak, soket belakang bergerak, lidi bergerak, ring bergerak, body basikal bergerak, orang atas pelana bergerak. Dia cerita lagi tu, orang atas pelana tu ada apa? Ada baju, ada kain, ada kopiah, gerak juga. Siapa buat? Semua Tuhan buat. Lupa syirik dibubuh. Tu Allah siapa Kota Baru. Ini cerita semua ni. Dengan dia guru sama. Guru ni banyak mengeluar meninggalkan benih-benih buat karut gini. Benih-benih karut ni bukan sampai Terengganu saja. Sampai ke Kuala Lumpur. Dia ajar salah, susu kat bawah. Sampai mana? Sampai situ. Sampai di Terengganu. Ni bahaya ajar karut begitu. Punca apa? Puncanya baca kitab Haqiqah, kitab Hikam contohnya, dia tidak berguru. Kalau dia berguru pun sekadar je ngaji setahun dua, nak baca tak boleh kitab ni. Kitab ni halus, kemas syariat,
faham hakikah, boleh ngajar. Akhirnya buat laku ni. Allah, Allah, Allah. Jadi hak tak ngaji langsung satu perkara nak kena betul. Hak mengaji dah tapi dia salah guru. Hak ni hak saya sebut belah-belah tahun dah. Sampai sekarang pula timbul pula kerana jadi rakaman. Timbul kerana jadi rakaman, jadi live. Jadi live ni pula jadi timbul masalah lain pula. Orang yang mengikuti live pula jadi masalah. Kita kira alhamdulillah dah qada kanun kita ni. Setakat-setakat orang kita duk mengajar tu alhamdulillah. Dengar dia ni semua tu daripada Allah, boleh faham, boleh berpegang oleh. Lega dah benda dah lah. Tapi bila jadi live ni pula jadi luah pula. Kena-kena kot luar tu sama juga macam hak di kanun kita asal. Hak tak ngaji langsung satu. Hak ngaji tapi hak sini hak campur dengan ingat. Ada juga kot luar banyak sungguh. Tapi susu-susunya ada yang sebagainya balik kepada umbinya Terengganu juga. Tapi hak timbul hak ni hak live pula sekarang ni. Orang kata hak Majid Abidin tu lah, hak timbul soalan pelik-pelik tu, hak radio lah. Radio. Kita duk ngajar lama kening, ngajar kapur-kapur Terengganu bandar ni je. Bila masuk radio, bukan satu Terengganu radio ni. Radio ni dia jadi kan sekarang ni kan radio kan. Kalau kita buka radio tu memanglah Terengganu saja. Tapi sekarang ni boleh dah ikut dengan macam apa panggilan ni. Boleh sampai keluar negara pun orang boleh ikuti hak Terengganu FM. Dan saya pun dapat maklumat memang hak malam kami hak saya tekan bab qada tu memang orang memang ambil tahu. Orang memang ambil tahu. Saya jumpa ramai dah orang kaki masjid malam kami hidup pergi masjid. Orang kaki masjid malam kami dia pergi sembahyang maghrib dia balik. Dia tak tunggu di masjid. Kalau ada ustaz ngajar dia orang berkenaan, patut dia kenal dia dalam masjid ada berkenaan. Dia minta maaf beradang ustaz tu. Ustaz saya malam kami ni ustaz minta maaf ustaz saya kena balik dengan radio dia kata. Padahal dia duduk sejik semua. Dia bertugas di masjid. Bila dia bertugas masjid orang ngajar ni mesti kena ada. Tapi hak malam kami dia wayak ustaz minta maaf ustaz saya malam kami saya lepas maghrib saya balik rumah tengok dengar radio. Memang orang ambil tu. Orang ambil. Satu kali abang dia memanglah surah semua tak pernah balik jari je. Tapi malam kami dia balik. Lepas main jemaah maghrib dia balik. Nak dengar radio. Jadi adik dia pun tupang lah ketek dah abang dia dengar radio tupang dengar. Okey je lah. Habis saya mengajar, saya baca doa. Baca doa tu, adik dia, ni doa tu saya ni dia kata. Siapa mengajar doa yang sama. Doa habis kelas tu kan. Doa yang sama. Ni doa arwah baba Najmuddin Kerandang ni. Habis radio DJ pun sebut nama. Oh, kawan kita dia kata, kawan ngaji. Dia tak cam mula-mula. Dia tak dengar daripada awal. Ada awal DJ akan royak nama gapo dia tak dengar. Dia hanya dengarkan abang dia. Abang dia buat apa ni kalau biasa duk maghrib di surah semua tak balik-balik. Jadi malam kami duk dengar. Dia dengar tengah dah dengar. Okey je ada benda ya. Orang pondok cerita pun benda gitu. Benda biasa je. Tapi hak jadi dia kejut ni hak doa tu. Ni doa baba ni dia kata doa tunggu saya ni. Kena sampai ngaji. Jadi memang orang ambil tu. Bila umum gitu jadi kau banyak pula. Banyak. Kadang-kadang orang agama sendiri pun hak malah kami itu ya pun tidak pun tidak. Hak setakat dengar lah. Bila hak dengar ni ustaz mana hak radio ni malam ni. Dia kata ya pun tidak, dia kata tidak pun tidak. Tu pelik kan? Katalah betul dia ajar. Salah dia ajar. Dia tak banyak dah kata. Lepas tu dia kata macam dia pun macam baru dengar juga anak murid ni pula kata. Ni orang agama kau Patut dia. Sekarang ni pula live pula. Jadi timbul macam-macam pula. Tapi tadilah balik pada kaedah sifat 20 insya-Allah. Balik pada kaedah sifat 20 insya-Allah kita boleh faham dalam bab ni. Mudah saja.
Macam tadi mudah je. Apa yang berlaku dalam alam kesemuanya dengan rentahan dan sengaja sengelak Allah. Kenapa? Kerana Allah belaka kesemua mana ni? Hak yang berlaku di mana? Di dalam alam. Alam mana? Kesemua alam lah, termasuk alam akhirah. Termasuk alam akhirah yang berlaku kesemuanya datang daripada sengaja sengelak Allah Ta'ala. Itu je. Tak ada apa-apa payah pun kalau kita betul-betul ngaji ikut kaedah sifat 20. Dan iradah ini ialah sifat yang sedia, yang ada pada zat Allah, yang menentu akan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Menentu iradah yang bertentang dengan ilmu, yang bertentang, yang muwafaqah dengan ilmu. Kita bertentang ni dia kena bercanggah. Tahu? Kita kalau sebut kata bertentang, makna kita akan bercanggah. Ni bertentang dengan makna bersetuju. Pasal ngaji bersetuju. Bersetuju orang tak faham pula bersetuju. Bersetuju ni macam bersetuju mana apa? Bertentang mana? Muwafaqah. Apa makna muwafaqah? Selaras, seiring, sebagaimana hak ilmu yang mengetahui pada azal. Bertentang dengan makna muwafaqah dengan ilmu. Qudrah mengada meniada, muwafaqah dengan iradah. Iradah menentu menetap, muwafaqah dengan ilmu. Macam sebut sama-sama dah. Kita nak faham qada qadar, qudrah, iradah, kita mati di ilmu. Tapi kita mulai dengan wahdaniyah, keesaan pada perbuatan dulu. Kemah 4 ni clear, insya-Allah tak ada masalah apa. Berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu